أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima baqiya min hayatina wa taqabbal a'malan ma fa'alna fi dunya waj'alna minan najihina wal faizina wal mumtazina fil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan kita baca seorang sekali umul kitab Fatihah. Kita sedekahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, juga alim-alim utama yang telah pergi meninggalkan kita, juga dalam kalangan ahli keluarga kita yang telah dijumpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ayahanda Tuan Imam Fadhil Ustaz Usman bin Yahya selaku pengerusi jawatan kuasa Masjid Aisyah. Yang saya hormati barisan para pegawai Masjid Aisyah. Yang saya hormati tuan-tuan ahli jawatan kuasa Masjid Aisyah, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah yang Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita bertemu pada malam ini dalam suasana kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta pada Allah biarlah Allah terima segala apa benda yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan bila-bila Allah terima segala ibadat perbuatan yang kita lakukan ini, maka syurgalah bagi tempat kita kesemuanya. Dengan izin Allah kita boleh buat macam-macam. Jangan lupa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa patah balik pada Allah dengan cara kita melakukan kebaikan, dengan cara kita melakukan ketaatan pada Allah. Sifat ta'abudiyah, sifat kehambaan kita ini kita nak kena ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita tak bongkak, kita tidak bangga diri, kita tidak sombong dan juga sebagainya bila mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan segala perbuatan-perbuatan tersebutlah Allah tak akan pandang dengan kita dengan pandangan belah ihsan, rahmat dan juga sebagainya. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kehidupan yang baik ketika ini. Allah berikan kita suasana yang baik ketika ini. Dan jangan lupa bila kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, pasakan i'tikaf kita pada Allah dalam rumah ini. Mudah-mudahan setiap inci yang kita ada, mudah-mudahan Allah akan terima sebagai satu kebaikan dalam kita ini. Pada masa yang sama kita dalam majlis ilmu, maka majlis ilmu itu adalah taman-taman syurga. Tambah lagi dengan kita i'tikaf pada Allah Subhanahu wa taala, darjina berlipat kali gandanya. Yang penting segala perbuatan kita ini mestilah ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, mestilah berlandaskan kepada aku nak buat segala benda ini Allah di hadapan kita, bukannya benda lain. Dan juga kita telah pun belajar pada hadis-hadis yang berikutnya, kita ada yang mengatakan kepada kita di antara keduniaan dan juga kehambaan pada Allah ini tidak boleh disatukan. Allah tak teringin pun apabila seorang hamba ini dia mempersekutukan dengan urusan dunia dia. Allah tak teringin. Allah kata biar pergi kat dia, serah pada dia. Aku tak teringin pun apa benda yang dia buat itu. Dia semayang aku tak teringin pun. Sebab apa? Dia campur dengan kehambaan dia, dengan kerajaan dunia. Bila mana dia buat suku ketaatan itu dia campur dengan dunianya, maka Allah tak teringin pun demikian rupa. Kita telah pun tengok pada hadis yang pertama Al-Imam Nawawi taala. Maka hadis yang kemudiannya kita akan tengok adalah berkenaan tentang Islam, apakah maksud dengannya. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita masuk pada hadis yang kedua, yang mana kita telah pun berhenti pada muka surat yang ke 78,
Nah, apabila kita berhenti pada yang keduanya, mendirikan sembahyang. Hadis yang kedua ini mengajar kepada kita apakah erti agama bagi kita, tujuan kita duduk atas muka bumi ini, apakah maklumat kita. Dan juga kita telah pun tengok kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jadikan dunia sebagai alat, bukannya tujuan. Alat untuk kita menghimpunkan segala benda yang kita boleh lakukan, maka jadikan dunia ini sebagai alat untuk kita letih dalam dia. Bila mana kita menjadikan dunia ini sebagai alat bagi kita, tujuan kita adalah untuk akhirat sana nanti ini, maka akan beruntunglah kita kesemuanya. Tapi pada masa yang sama, kita tidak boleh mengetepikan hak kegunaan pada orang-orang yang lain. Dunia pun memang ianya sebagai alat, tapi jangan lupa atas dunia ini ada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai seorang suami, hak sebagai seorang isteri, hak sebagai seorang ayah, hak sebagai seorang ibu, hak juga sebagai seorang anak-anak terhadap ibu dan juga ayahnya. Maka itu jangan kita abaikan. Maka jadikanlah dunia ini sebagai alat kita untuk kita menambahkan saham bekalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita hidup ini adalah untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan syurga. Juga kita telah mengetahui orang-orang yang sentiasa melakukan ikhlas pada Allah inilah yang akan beruntung depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita mulakan bacaan kita ini tuan-tuan ni, pada yang kita berhenti pada muka surat yang ke-78 ini, maka saya nak sentuh sikit tentang satu dua perkara. Yang pertamanya, baru-baru ini negara kita dilanda dengan kejadian tanah runtuh di Batang Kali ni tuan-tuan ni. Ramai orang yang meninggal dunia, ramai orang yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia ni bukannya beragama Islam ataupun agama Islam itu sendiri tuan-tuan. Apa yang berlaku itu adalah sebagai salah satu tanda peringatan bagi kita ni. Jangan kita lalai, jangan kita cuai bahawasanya kematian itu akan datang mengejut kepada kita. Mereka pun tak jangka akan habis umat macam tu tuan-tuan. Hari ni apa yang berlaku? Bila masuk dalam surat khabar ni, duk ada 17 meter dalam bumi itu tuan-tuan, baru jumpa jasad dia. Apa yang berlaku ni tuan-tuan ni? Yang kita boleh ambil pengajaran bahawasanya gandakan apa yang kita boleh lakukan ketika mana kita masih lagi hidup. Yang tu yang kita nak buat tu. Sebab kematian kita ini kita tak tahu bila kita nak mai. Antaranya yang kemarin juga apa yang berlaku 2 hari lepas, 3 orang adik-beradik, seibu sebapa dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya elektrik tuan-tuan. Siapa yang mau kau semingkang rupa? Tuan-tuan, kalaulah 3 beradik tersebut tahu ajal mereka di hadapan rumah mereka, sudah tentu mereka tidak akan melangkah keluar pada rumah mereka itu tuan-tuan. Ada juga orang-orang yang tidak bertanggungjawab, menyebarkan gambar-gambar orang perempuan tersebut yang telah meninggal dunia tuan-tuan ni. Buh video lagi kalau tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, nak apa sebenarnya menyebarkan gambar-gambar semikian? Nak apa tujuan dia menyebarkan video-video semikian? Tuan-tuan, tak apalah depa kata alhamdulillah walaupun mereka ini apa ada meninggal kat semikian rupa, aurat masih lagi terjaga. Bagi saya itu bukannya alasan hendak menyebarkan gambar-gambar semikian rupa tuan-tuan ni. Apa maksud saya ni tuan-tuan ni? Bila mana seorang perempuan, minta maaf lah tuan-tuan, nah kalau orang laki-laki pun sama jugalah, berpakaian basah lencun ni tuan-tuan ni, apa yang berlaku? Pakaian itu akan rapat dekat badan dia. Tuan-tuan, macam kita naik motor lah tuan-tuan, daripada Pekangkuah nak mai ke Sungai Mayang Hulu, tiba-tiba nak sampai dekat rumah ni, dekat lampu isyarat Toyota tu tuan-tuan tu, hujan main menderu tuan-tuan ni, basah habis kita ke semua ni, basah kuyuk sampai rumah ni, tu dia lencun tuan-tuan. Apa yang berlaku? Baju kita ni melekat kat kita ni, habis semua nampak tuan-tuan ni. Itu bagi orang lelaki-lelaki. Macam tu juga dengan orang perempuan ni tuan-tuan ni. Bila mana kat semingkang rupa, rebah tuan-tuan, terlentang dalam air ni tuan-tuan ni, apa yang berlaku? Aurat nampak, ada bentuk tubuh badan dia. Itu sebab tu saya kata, bukannya tujuan tuan-tuan ambil gambar untuk apa naknya tuan-tuan. Cuba hormat kepada orang lain, cuba hormat pada keadaan mereka. Jangan nak popular. Ustaz cakap tu ustaz, yang ni handset saya yang punya. Ustaz, yang ni data saya yang bayar. Ustaz, kamera ni guna kamera saya. Ya betul. Tetapi jangan buat mikir rupa kedalaman nak melamat tidak akan menghalalkan cara dia melakukannya. Hang sebab gambar video nak buat apa? Tuan-tuan, hang sebab gambar tu untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Kalaulah kita bayangkan tengok terjadi ke atas ahli keluarga kita, tiba-tiba ada orang ambil gambar kecak bol dalam Facebook juga sebagainya, apa kita akan rasa? Tuan-tuan, common sense ni yang katakan sebagai perasaan naluri sebagai seorang manusia ni tuan-tuan ni kena ada juga dalam diri kita ni. Hormat pada orang lain tuan-tuan, walaupun dia pergi dalam keadaan semika rupa, hormat kepada dia.
Yang kejadian dia kata tanah runtuh ni tuan-tuan, ada juga orang-orang yang gelak. Dia kata padan muka. Dia kata padan muka. Dah tahu dah kata time ni duk hujan, duk gagah pi juga, duk pi camping dan juga sebagainya. Semua siapa yang nak benda tu tuan-tuan? Ada juga yang main bab agama ni padan muka, yang mati semua tu banyak bukannya orang Islam. No, bukan macam tu tuan-tuan. Islam tak ajak orang Islam buat macam tu pada orang yang bukan Islam ni tuan-tuan ni. Yang tu, bila mana seorang yang bukan Islam ni tuan-tuan ni, dia meninggal dunia kebanyakan rupa, jangan duk hina dekat dia. Tuan-tuan, jangan duk hina dekat dia. Ni tidak hina dalam Facebook macam dengan tidak ada adab bagi seorang yang beragama Islam. Agama Islam ini tuan-tuan, dia meraihkan orang lain. Sopan santun kena ada, hormat ke orang lain kena ada. Pasal apa kita berlaku-melakukan benda macam apa? Tuan-tuan juga perempuan minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bukannya marah, teguran tuan-tuan ni. Nah, sebab kadang-kadang tengok ni benda ni besar sangat ni tuan-tuan ni, benda ni. Takak gambar tuan-tuan, aksiden takak gambar tu dia dengan mayat tak tutup lagi tuan-tuan, takak gambar dah boh dalam Facebook. Untuk apa sebenarnya? Tuan-tuan, untuk apa? Tuan-tuan, ni perempuan di Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, jadilah. Tu sebagai sikit selingan. Jadinya ana pukul 8 dah, 8.30 dah masuk Isyak. Baik, hadis yang kedua kita ni tuan-tuan, kita baca dahululah sikit, kita ambil berkat pada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala 'alaina rajulun shadidun bayadhu siyabi shadidu sawad asy-syi'ri la yura 'alaihi thasaru safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Seorang lelaki datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tangannya di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita dah mengetahui lagi kita Arab sebut dia bukan letak atas paha Nabi, dia letak atas paha dia. Tapi kedudukan itu ada dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, bagi tahu kepadaku apakah itu Islam. Maka Nabi jelaskan Islam ini 5 perkara. Yang bermula dengan syahadah, yang keduanya sembahyang, ketiganya zakat, keempatnya puasa, kelimanya adalah haji. Yang berikutnya dia berkata qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Hang betul wahai Muhammad, kami pun terkejut. Dia tanya soalan dekat Nabi, kemudian dia membetulkan apa yang Nabi katakan, dan katanya lagi, bagi tahu kepada aku sekarang apakah itu iman. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah 6 perkara. Yang pertama yang beriman kepada Allah, yang kedua pada malaikat, yang ketiga pada kitab, yang keempatnya pada rasul-rasul, yang kelimanya adalah hari akhirat, yang keenam qada qadar Allah Subhanahu wa taala, sama ada baik ataupun tidak baik. Qala sadaqta qala fa akhbirni an inil ihsan. Diterangkan juga kepada kita apakah itu ihsan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Buatlah ibadat sebagaimana kita nampak Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ditanya lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anis saah, bilakah akan berlakunya kiamat. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulun anha bi'a'lam min as-sa'il. Aku tak tahu, yang soal aku ini adalah lebih mengetahui pada diriku ini. Itu adabnya tuan-tuan ni, adab. Nah, macam mana yang kita tengok Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga, dia buat semikian rupa. Ditanya kepadanya tentang satu perkara, dia tidak berkata-kata, dia hanya diam sahaja. Maka kenapa engkau diam? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehinggalah aku mengetahuinya, hatta adri, sehinggalah aku mengetahuinya. Mana kata kalau kita tak tahu, jangan kita buat tahu. Yang berikutnya, maka ditanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah tanda-tanda tentang kiamat ni? Yang pertamanya kata Nabi, antalidal ammatu rabbataha wa antarul jufahurah ala ri'ah syatun yatatawaluna fil bunyan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lahirlah seorang tuan bagi emaknya, dan akan mengetahuilah banyaknya orang-orang yang tidak berpakaian ketika itu, yang mana memelihara kambing-kambing. Yang berikutnya adalah bertinggi-tinggian dalam pembinaan bangunan. Thumman talaqa. Kemudian lepas mana diterangkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda tersebut pun mengundurkan dirinya. Maka di sinilah
Nabi memanggil Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahu tak siapa yang bertanya itu? Maka kata Umar, Allah dan juga Rasul yang maha mengetahuinya. Qala, maka berkata Nabi Muhammad SAW, itulah Jibril datang kepada kamu untuk mengajar agama kamu. Tuan-tuan dan juga puan-puan di Allah Subhanahu wa taala, rukun yang pertama tentang Islam telah pun kita mengetahuinya, iaitu tentang syahadah. Yang kedua adalah tentang sembahyang. Tuan-tuan di Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana dikarang oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman ini dan muka yang ke-78, dia berkata, yang kedua adalah mendirikan sembahyang. Sembahyang ni, so kita dah tahu dah tuan-tuan ni, tapi kita baca juga. Mendirikan sembahyang adalah satu perintah yang diwajibkan ke atas orang Islam. Makna kata, siapa orang Islam ni wajib bagi dia untuk bersembahyang. Tidak ada kecualian bagi dia ni tuan-tuan ni, kecuali apa dia? Dengan ada sebab-sebab yang dikatakan uzur dalam agama ini, tuan-tuan. Yang kata macam-macam tu. Baik, dekat sini ni dia berkata kepada kita, erti mendirikan ialah melakukan menurut sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasul sebanyak mula takbir, bacaannya, perbuatannya hinggalah ke akhir salam dengan hati yang penuh perasaan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sembahyang pada hari ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tengok aku buat ni, maka kata Nabi, sallu, sembahyanglah sebagaimana aku bersembahyang. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermulanya takbir sehinggalah bagi salam itu, maka dengan penuh disiplin, dengan penuh tata caranya, dengan penuh adabnya, dan juga dia tambah lagi dengan penuh perasaan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni tuan-tuan adalah kita rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala tu. Tuan-tuan, kita buat ni kita rasa takut dengan Allah. Kita dah tahu dah, hadis yang pertama kita mengajar, bila mana seorang hamba itu melakukan perbuatan takut itu pada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan itu adalah ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa takut ni, kita sembahyang ni rasa takut, kita angkat takbir Allahu akbar, seolah-olah ni Allah duk tengok kita ni tuan-tuan ni. Bermaknanya sembahyang kita itu adalah dengan penuh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tak sembahyang ni, kita rasa gelisah. Tuan-tuan, sembahyang satu hari satu malam ada 5 waktu. Jaga yang fardu, jaga yang wajib, automatik yang lain semua akan terjaga ni tuan-tuan ni. Tak perlu sembang lah tentang sunat kalau wajib tak jaga tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan, ada orang main sembahyang tuan-tuan, nak main sembahyang wajib ni tuan-tuan ni, bila langkah masuk dalam masjid ni, dia rasa aku rasa tak puas. Pasal apa tak puas ni? Dia biasa masuk dalam masjid ni tuan-tuan ni, dia angkat takbir dulu 2 rakaat. Tuan-tuan, sebelum dia sembahyang wajib tu tuan-tuan, yang fardu tu tuan-tuan, contoh sembahyang maghrib tuan-tuan, ataupun sembahyang isyak tuan-tuan, sembahyang maghrib main masuk dalam masjid tuan-tuan, aku rasa tak puas. Pasal apa tak puas ni? Lagi mana aku tak sembahyang, lagi tu aku rasa tak, macam apa tak puas, nak sempurna bagi aku. Tuan-tuan, makna kata kalau dia jaga benda yang wajib tuan-tuan, sunat akan main tempel dekat dia ni tuan-tuan ni. Sunat akan mengingatkan kepada dia. Macam tu juga lepas mana sembahyang fardu, dia kata apa dia, aku ni sebelum balik ni aku biasa duk angkat takbir dulu, dan aku teringin nak angkat takbir. Kalau aku tak angkat takbir ni rasa janggai bagi dia aku ni. Bukan aku nak tuntun pada orang lain, bukan nak kata aku ni rajin sembahyang, tidak, tapi dia rasa dalam diri dia tu tuan-tuan, dia rasa ada benda yang tidak sempurna. Ada macam tu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita macam tu lah tuan-tuan. Sebab kita jaga benda yang fardu ni tuan-tuan ni, kita tempelkan sunnah tu tuan-tuan, dia akan main dekat kita ni. Yakinlah tuan-tuan, langkah masuk ni tuan-tuan, pertama sekali kita akan angkat takbir, mau tak mau pun angkat takbir tuan-tuan. Bukannya fardu pun, bukannya wajib pun, bukannya perlu pun, sunat, tapi kita nak lakukan. Pasal apa? Sebab aku rasa seronok, aku rasa lengkap bila aku buat macam tu ni tuan-tuan. Tu yang kata sifat khasyah, sifat kita kata takut pada Allah tu. Nak kata pengharapan ni, biar kita buat ibadat ni terima pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya, orang yang beriman mesti mendirikan sembahyang. Dia kata orang yang beriman mesti mendirikan sembahyang. Habis tu orang yang tak beriman belum tentu dia sembahyang, tuan-tuan. Sebab tu rukun yang pertama ni tuan-tuan ni adalah mengucap. Kalau mengucap dia tak jaga ni tuan-tuan ni, jangan haraplah sembahyang dia akan buat, tuan-tuan. Sungguh dalam sembahyang ada mengucap, tuan-tuan. Kalau tak jaga mengucap ni tuan-tuan ni, jangan harap dia nak sembahyang. Kalau dah sembahyang, confirm dia boleh mengucap. Tambah-tambah anak muda kita pada hari ini, tuan-tuan,
Nah, yang ada masalah sosial, dia juga menerangkan kepada kita ni tuan-tuan ni, masalah sosial dalam ni tuan-tuan ni akan terhapus dengan adanya sembahyang. Tapi tak mana kita nak buat ni tuan-tuan ni, macam mana cara kita nak suruh orang-orang dekat luar sana kena sembahyang. Kalau hang tak sembahyang, dia terang pada kita ni ada hukum dan ni tuan-tuan ni. Macam mana kita nak buat? Kita tahulah, kita main masjid, kita tahu hukum dia adalah kena buat tuan-tuan. Hak luar sana pun tahu hukum sembahyang kena buat, kena sembahyang. Tapi pasal apa tak mau nak buat? Macam mana cara kita nak buat bagi mereka buat sembahyang ni tuan-tuan ni? Habislah kita ni nak buat macam mana tuan-tuan. Sembang dengan Tok Imam pun penin. Sembang dengan Tok Bilal pun penin. Sembang dengan Tok Siak, lagi dia penin tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan, sebelum masuk waktu azan tu patut nak kata apa dah, speaker 1,000 sekalipun tuan-tuan, kalau tak main sembahyang tak main juga tuan-tuan. Jangan duk salah masjid lah, speaker tak dengar, bohong tuan-tuan. Ni mula mula bukan sebab apa tuan-tuan. Kadang-kadang macam-macam tu nak mayang macam mana, speaker mu tak dengar kata duit banyak saja ya kan. Kalau speaker tu tak dengar pun, kalau hati hang ada perasaan nak semayang, tak masuk waktu lagi dia main dah tuan-tuan ni. Tapi masalah kita nak buat macam mana tuan-tuan? Dalam semayang dia ulang pekat kita, hayya ala solah, mailah semayang, dia tak semayang tuan-tuan. Bukannya sikit-sikit, sehari semalam ada 5 kali diulang kepada dia, tak cukup lagi ke tuan-tuan? Isra' juga Mi'raj, Allah perintahkan berapa kali semayang tuan-tuan, turun pada Nabi Muhammad. Musa kata apa? Naik balik sampai tinggal 5 tuan-tuan. Kalau lah tak dikurangkan kepada kita, tobatlah kita akan dengar kalimah azan tu sampai lah tuan-tuan ni tuan-tuan. Tapi tak upaya lah, nak buat macam mana? Panggil bila ustaz kita kenal antara mana sekalipun tuan-tuan, duk tekan tak semayang, dia main sat. Begitu jadi pula tuan-tuan, buat macam mana kita ni? Nah, dia tuan-tuan. Maka dekat sini ni, orang yang beriman mesti mendirikan sembahyang, kerana sembahyang itu adalah tuntutan iman, dan iman sifat jiwanya dan juga nur batinnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang allazina yu'minuna, yang beriman kepada Allah, bil ghaibi, dengan hari yang kita tak nampak benda-benda yang ghaib ini, dan mendirikan sembahyang. Orang yang beriman confirm dia akan beriman pada benda-benda yang gaib, dan juga beriman dengan benda-benda yang selain daripadanya, iaitu di antaranya adalah sembahyang. Maka nyatalah bahawa orang yang mendirikan sembahyang adalah orang-orang beriman, dan mereka berhak sama sekali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh kepada perintah Allah menurut erti kata yang sebenarnya. Allah perintahkan pada orang-orang ini tuan-tuan ni. Siapa dah kita ke semua? Ibrahim ayat ke-31, qul li ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku alladzina amanu, yang mana hamba-hambaku ini beriman. Apa katanya? Yuqimus shalah, hendaklah kamu bersembahyang, kata Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan. Allah Tuhan kita. Kita mengaku dalam syahadah kita apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah, Tuhan aku yang layak aku sembah melainkan Allah. Hang mengaku Tuhan hang adalah Allah. Pak siapa? Allah suruh hang sembahyang, yuqimus shalah, sembahyang. Pak siapa tak mau nak sembahyang tuan-tuan? Tapi kalau kita kata kat depa macam tu, depa marah baliklah. Baik kat kami lah, kubur masing-masing. Memanglah kubur masing-masing, yang nak korek itu kami tuan-tuan. Ada orang geli kubur, ada tuan-tuan. Masjid yang Syah pun ada kan, mana ada tahu tabat kita tu saya kenal muka tapi tak kenal nama, tu masalah tu pasu kan. Kenal muka tapi tak kenal nama, tahulah dia ni duk kali kubur lalu ni, bukan macam tu lah tuan-tuan. Ada kubur memang masing-masing, tapi orang yang gali kubur tu orang lain, bukannya hang. Nak bagi, jangan duk bongkak sangat lah. Allah kata hang kena semayang, barulah dia akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah menegaskan bahawa mendirikan semayang menurut tata tertib dan juga yang sempurna sebagai satu bisikan dan munajat kepada Tuhan. Tuan-tuan, semayang tu dia kata satu bisikan dan munajat kepada Tuhan. Apa kita baca dalam semayang kita? Surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian hanyalah kepada Allah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Tuan-tuan, kalimah ni ulang dah dulu ni. Iyyaka, ka itu adalah domain khata. Tuan-tuan, mukhatib, kita sedang berbicara dengan dia. Macam saya berbicara dengan apa dia Haji Jo contohnya. Saya kata Haji Jo makan dah. Haji Jo kata kat saya, makan dah. Tuan-tuan, mana kata saya sedang berlangsung bercakap dengan dia.
Tuan-tuan, macam kita dan sembahyang kita ni, iya ke tu adalah kita berhadapan bersemuka dengan dia, tapi kita tak nampak. Tuan-tuan, Allah kita nampak tak? Tak. Iyyaka, kepada engkaulah ya Allah na'budu, kami semua sembah, wa iyyaka nasta'in, kami minta pertolongan padamu ya Allah. Makna kata kita bisik pada Allah tu tuan-tuan tu. Minta tolong macam mana ni? Umum. Tuan-tuan, kita buat apa kita minta tolong, kita buat ni kita minta tolong, kita cari rezeki kita minta tolong, semua kita minta tolong dalam sembahyang kita tu tuan-tuan tu. Tapi orang tak tahu rahsia sembahyang ni apa dia yang ada dalam dia. Kalau kita faham bahasa Arab ni tuan-tuan, tak tahulah. Kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih kita nak buat sembahyang tu, lebih kita nak buat ibadat tu ada ni tuan-tuan ni. Baik, tapi bukanlah kata dan siapa-siapa yang tak faham bahasa Arab tu tak okey dak. Tuan-tuan, tapi kita belajar. Baik. Yang berikutnya, akan dapat mendidik fikiran, hati dan juga jiwa ke arah kesucian dan juga kemuliaan. Juga akan berupaya membimbing akhlak dan juga gerak-geri hidup ke jalan yang sejahtera, terpelihara pada anasir yang menyebabkan kerosakan, serta terhindar pada melakukan sebarang perbuatan dan tindakan di luar batas-batas kesopanan. Tuan-tuan, makna kata sembahyang adalah benteng dalam kehidupan bagi seorang yang beragama Islam. Tak kira hang laki-laki, tak kira hang perempuan, tak kira hang kecil, tak kira hang besar dan juga sebagainya. Kalau hang sembahyang, bermakna dia adalah benteng untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kemaksiatan Allah itu akan berlaku. Tetapi disebabkan oleh ada orang-orang yang tidak bersembahyang, maka mereka tidak akan peduli tentang yang mana ini haram untuk lakukan, mereka akan lenggak. Yang mana halal, mereka tak mau nak buat. Tuan-tuan, contoh dalam bab anak-anak muda kita ni tuan-tuan ni, hari ni cukup risau sungguh lah sebab kerja jabat agama, risau benda tu lah tuan-tuan tu sungguh. Tuan-tuan, 2-3 hari lepas main seorang mak. Tuan-tuan, main seorang mak. Bila main seorang mak ni, tengok-tengok dalam apa dia, biasalah saya cerita tuan-tuan. Dan bila main seorang mak ni, dia main jumpa. Nah, kes dia apa dia? Kes dia saya panggil dia main. Saya panggil dia main sebab staff saya bagi tahu, dia kata nak menikah kalau boleh hari ni juga. Tuan-tuan, hari ni juga. Tengok isi borang pun, oi, pak siapa ni? Ada benda yang tak kena tuan-tuan. Biasalah kita boleh detect benda tu, memang kita boleh detect. Kan kalau nak buat undang-undang, berlambak tuan-tuan, undang-undang kena. Section 21, setubuh luar nikah. Boleh buat, tak ada masalah. Tuan-tuan, Section 21 setubuh luar nikah. Kalau tak boleh bayar, masuk dalam. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan, tuan-tuan. Tambah-tambah kalau mengandung, lagi senang buat kes. Tuan-tuan. Tapi bagi saya, tuan-tuan. Bagi saya, kalau nak menghukum ni sampai bila? Saya suka lebih mendidik, tuan-tuan. Mendidik. Nak panggil dia mai, tanya. Pasal apa hang buat benda ni? Hantar dak benda ni tak baik? Hantar dak ni Tuhan marah? Hantar dak? Benda-benda macam tu lah, tuan-tuan. Biar depa teriak keluar ayat linguih pun biar pi kat depa. Boleh apa? Aku nak bagi hang ni, nak bagi hang dia elok balik tuan-tuan. Kalau nak hukum sekejap lagi. Ini dia bayar denda, dia buat lagi. Tuan-tuan, orang yang khaluat sebagai contohnya. Pi tangkap khaluat. Tak sedap siapa tu, tangkap 3 kali. Tak sedap apa tu? Tak tahulah lah ni ada tak ada lagi tau. Tuan-tuan, ada orang tua dulu ni seorang. Kan, 3 kali kat khaluat, tak nikah sama tu. Tuan-tuan, nak apa pun tak tahu. Sampai saya kata kat pak cik, tu memang kasar sungguh lah. Bukan kasar apa siapa tuan-tuan, kasar jadi macam aku ni tak tahulah. Tuan-tuan, kata pak cik sedar dah, pak cik nak mati dah pak cik. Oi, sampai tara tu. Tuan-tuan, dan saya baik dia kata, ni ustaz, saya sedar ustaz pergi dulu pada saya. Dan saya baik dia kata macam tu tuan-tuan, dah geram. Bukan sebab apa geram tuan-tuan oi, geram. Sungguh, tangkap 3 kali khaluat pun sampai tak sedar diri tuan-tuan. Anak pun tak tahu buat macam mana dah tuan-tuan ni. Tak tahu nak kata lah, muka Allah bukakan hatinya. Jadi siapa-siapa yang bersembahyang ni tuan-tuan ni, dia akan terhindar melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cerita tadi ni tuan-tuan ni. Nah, panggil dia pamai. Bila panggil dia pamai ni, anda panggil dia pak siapa ni? Kan, pak siapa ni nak nikah bila ni? Awak ni masa masuk bilik saya tu tuan-tuan, kan? Mak tu kata, "Hang duduk sana." "Hang duduk sana." Situ boleh detect awal dah. Kata ada masalah yang sedang berlaku di antara mak dan juga anak. Tuan-tuan, hang duduk sana. Saya kata, "Pak siapa mak cik?" "Tak apa ustaz, biar duduk sana." Dia kata macam tu. Kan, "Tak apa ustaz, biar duduk sana." Tak, saya tengok ni pelik mak cik ni, pak siapa ni borang depan saya ni kan. Pak siapa ni mak cik kata macam tu kat anak mak cik ni. Biar dia cerita. Biar dia cerita.
Kan saya kata dekat dia ni Pak Sepa apa dia ni apa nak kahwin ni, kata mak saya ni kena buat operation. Hang jangan duk bohong depan ustaz. Dia buat. Tuan-tuan, dia buat tu. Mak dia tak kata apa dah. Hang jangan duk bohong depan ustaz. Hang cakap benda betul. Kan? Ni awak ni Pak Sepa ni macam mana ni? Ayah anda kita tahu lah kisah tu. Tuan-tuan, baru nikah. Jadi Pak Sepa ni kata, "Apa macam tu tu?" Dah ustaz dia bohong, ustaz dia bohong. Kata hang jangan bohong, kata. Hang jangan bohong. Sekali aku tak pergi hang nikah ikut pasal ikut. Tuan-tuan, dia pun cerita dah. Cerita dah apa semua, dah apa lagi berlaku. Berlaku daripada tuan-tuan umur 17 tahun dah terlajak dah tuan-tuan. Umur 17 tahun. Mak dia cerita, lepas mana dia keluar. Mak dia cerita. Mak dia cerita. Ustaz nak tahu tak? Dia ni dulu ni baik. Dengar cakap, perempuan lah budak tu. Dengar cakap, dengar cakap baik. Lepas kenal dengan budak laki-laki ni, tak tahu kok mana pun tak tahu. Ayah dia sakit kat hospital ni. Ayah dia kata, hang nak ayah ke hang nak laki-laki tu? Dia boleh pergi kata, nak laki-laki tu. Tuan-tuan, depan mak dia. Sampai mak dia kata apa dia? Saya tutup dah hati bagi anak saya ni. Nak jadilah. Ustaz tolong bagi dia nikah sudah. Tuan-tuan, sampai antara tu. Bila tanya apakah semua, rupanya tuan-tuan, mak dia paling marah sekali. Pak dia duduk sakit dekat hospital tuan-tuan. Nazak ni tuan-tuan ni, dia boleh keluar dengan jantan. Tuan-tuan, minta maaf lah kalau saya sebut tuan-tuan. Minta maaf, minta tak terjadi kepada keluarga kita ni tuan-tuan. Saya kata ni, hang mai salam mak hang kan? Hang mai salam mak hang kan? Dia suar tangan. Mak dia tak terima. Tuan-tuan, dia suar tangan, mak dia tak terima. Saya kata, makcik, terima bila makcik weh. Terima bila makcik. Bagi dia depa menikah sudah. Biar pergi ke depa lah. Saya kata macam tu. Dia pun suar tangan, tapi tak tengok anak dia. Anak dia kata, mak kata macam tu. Ayat mata, tak ada kata apa dah. Mak satu ayat mata pun dia tak titik tuan-tuan. Mungkin sebelum tu dia titik kot tuan-tuan. Sehingga akan arwah suami dia kata apa dia kat ni, dekat isteri dia. Dia kata apa dia, tolong Sat, sebelum abang pejam mata ni, bagi dia nikah Sat. Bagi dia nikah. Tuan-tuan, mai jumpa saya tu baru sebulan suami dia tak ada. Mai dalam aidah pejabat agama ni tuan-tuan ni. Kata ustaz tolonglah ustaz, saya nak lepas dah, saya tak mau dah, kata. Letih kan. Tapi anak yang nombor 3 dia baik. Tu kata tu satu tandan pisang ni tuan-tuan akan ada apa seulah ke sebiji yang rosak, hal lain semuanya elok. Tuan-tuan, anak nombor 1 baik, anak nombor 2 jadi macam tu, anak nombor 3 baik. Tuan-tuan, duk belajar tahfiz, mai jumpa saya. Kan, demai sekali macam tu. Kata hafal apa juzuk dah, masuk juzuk yang ke-5 dah. Hang jaga mak hang bagi elok-elok. Kata, kan, tertib elok tuan-tuan. Tapi tak tahulah buat macam mana, rezeki bagi dia. Jadinya bila saya tanya sembahyang ke tak, jawapannya adalah tidak bersembahyang. Baik. Yang berikutnya, Ankabut yang ke-45. Segala kejahatan dan juga kemungkaran yang merosakkan masyarakat dan juga menimbulkan kekacauan akan dapat dicegah oleh tenaga jiwa yang terdidik dengan ibadat sembahyang. Tuan-tuan, dia kata macam tu kan, masalah sosial akan terhapus dengan sembahyang. Masalah yang apa dia ni, benda-benda yang tak baik, maksiat juga sebagainya akan terhapus dengan sembahyang. Tapi nak buat sembahyang tu lah yang cukup berat ni tuan-tuan ni. Sungguh ada 2 waktu yang nak kena jaga ni. Yang pertamanya waktu subuh, yang keduanya waktu isyak. Tuan-tuan, waktu ni cukup berat bagi puak-puak yang munafik tuan-tuan. Kata Nabi Muhammad SAW, waktu subuh sebab apa dia berat tuan-tuan? Siapa yang tahu? Waktu zuhur mungkin dia duduk tempat kerja, hang tak semayang lah. Nabi semayang ni, mayang pun sebab kawan dia suruh ya. Waktu asar tuan-tuan, waktu maghrib, main waktu isyak, tak apalah, saya ikut semayang lah. Balik rumah lupa habis dah waktu ni tuan-tuan ni. Baik, yang berikutnya dia kata kepada kita, segala kejahatan dan juga kemungkaran yang merosakkan masyarakat dan menimbulkan kekacauan akan dapat dicegah oleh tenaga jiwa yang terdidik dengan ibadat sembahyang, kerana sembahyang adalah salah satu alat pendidikan yang maha penting dalam segi pendidikan pengajaran Islam. Semua orang nak tuan-tuan berjaya. Sebab itulah sembahyang ada yang berjaya. Hayya 'alas salah, mailah sembahyang. Hayya 'alas salah, mailah sembahyang. Mai pula hayya 'alal falah, mailah menuju pada kejayaan. Nak bagi anak-anak kita berjaya, sembahyang dia kena ada. Tuan-tuan, sembahyang ada, mengaji pun bagi elok apa semua. Budak tu elok tuan-tuan. Sungguh. Ni kadang-kadang jumpa ada anak-anak yang terbiar tuan-tuan, anak-anak yang terbiar. Nah kat kawasan-kawasan kok belah-belah kok ni jugalah.
Ada satu hari tu tuan-tuan tak mengajak, sehingga saat dekat masjid adalah tengok budak tu kan. Biasalah budak-budak terbiar tuan-tuan kan. Tanya dia, ni sekolah mana? Dia kata sekolah ni kan. Kata lepas tu apa dia ni, kafar duk pi tak? Tanya macam tu lah, kafar duk pi tak? Tak. Pasal apa tak pi kafar ni kan? Pasal apa tak pi kafar? Mak tak hantar. Dia kata pasal apa mak tak hantar? Mak tak ada duit. Kata oh, dia mula mak tak ada duit. Kafar nak ada duit tak mana tuan-tuan? Tak apalah, mungkin budak-budak lah kot. Lepas tu nak mengaji kafar tak? Nak kafar waktu petang kan, dia kata. Memang kafar waktu petang tuan-tuan. Habis waktu sekolah tu kafar lah sampai pukul 5.30 tu. Kafar waktu petang kan. Tengok kawan-kawan duk pi, teringin nak pi. Betul awak tak pi jumpa. Kata mak tak dan. Ayah pergi mana? Ayah tak ada. Ayah tak ada pergi mana? Ayah bercerai dengan mak. Tu punca dia tuan-tuan. Punca cerai tuan-tuan, punca cerai. Menyebabkan anak-anak ni, anak-anak ni terberia ni tuan-tuan ni. Baik, depa nak sebenarnya berjaya tuan-tuan, tapi kadang-kala lah kehidupan ni tak dan. Kalau kita tengoklah tuan-tuan, bercerai ni adalah perkara yang halal, tapi Allah tidak suka. Bercerai ni bukan bermakna hang putih dah dengan anak hang tu, tak. Hak sebagai seorang ayah nak kena jaga tuan-tuan. Bukan kata hang bercerai dengan bini hang, bercerai dengan pasangan hang biar anak macam tu saja. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Depan Allah nanti hang nak kata apa? Pasal apa hang biar anak hang macam ni? Pasal apa tak bagi didikan juga sebagainya? Pasal apa tak bagi nafkah tuan-tuan? Apa nak jawab tuan-tuan? Orang nak bercerai lah, mungkin itu jalan yang terbaik untuk mereka. Tetapi waktu mana bercerai, jangan lupa nafkah-nafkah yang perlu diberikan oleh orang-orang yang tertentu tuan-tuan. Jadinya dekat sini ni mereka juga nak berjaya, anak-anak ni juga nak berjaya. Maka berjaya dengan cara yang terbaik, dia kata dalam ini adalah dengan sembahyang. Seorang yang taat mengerjakan sembahyang sepanjang hidupnya, lagi mengerti betapa besarnya kepentingan sembahyang itu kepadanya, dan faham pula segala hikmah dan juga rahsia bacaan itu sendiri, maka dapat menanamkan ke dalam jiwanya akan menghadapi segala macam fitnah dan juga pancaroba. Dia yakin sembahyang dia tu tuan-tuan ni. Sebab dalam sembahyang dia sedang berbisik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang dia baca ni tuan-tuan ni, dia rasa seronok, dia rasa Allah ada bersama dengan dia. Mai pila apa ujian yang sekalipun, mai pila apa musibah sekalipun, dia akan rasa tenang. Pasal apa rasa senang? Sebab Allah sedang bersama dengan dia ni tuan-tuan ni. Perasaan tu tidak ada pada orang-orang yang lain tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan rasa macam mana? Tenang tak? Tenang. Rasa macam lega sungguh-sungguh. Makna kata apa dia ni? Allah bagi anugerah kepada orang-orang yang sembahyang ni tuan-tuan ni. Macam tu juga dia kata pada ini dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23, innal insana khuliqa halu'a. Yang ni Allah cerita sifat-sifat manusia yang tak baik ni tuan-tuan ni. Yang pertamanya kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan sifatnya loba, tamak tuan-tuan ni. Semua nak. Tu kata manusia ni haloba orang panggil tuan-tuan. Kita kata tamak. Baik. Yang keduanya, sifat yang kedua, idza massahu syarru jazu'a. Dan apabila ditimpa sebagai satu kesusahan kepada, dia mengeluh tuan-tuan. Sakit dia mengeluh, susah dia mengeluh, sempit dia mengeluh, benda tak baik semua dia mengeluh tuan-tuan, dia mengeluh. Itu sifat manusia yang kedua. Yang ketiganya, wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia untung tuan-tuan, dia kedekut. Untung banyak tapi kedekut lah tuan-tuan. Sedangkan dalam agama kita ni, ada harta banyak kena keluarkan zakat. Zakat pun tak mau. Baiklah harta aku yang cari, aku yang penat, aku yang susah. Pasal apa aku nak bagi hartaku pada orang lain? Depa nak depa carilah. Dia main sifat macam tu, kedekut tuan-tuan. Sifat manusia. Yang pertamanya ni haloba, yang keduanya adalah dia mengeluh apabila ditimpa berbagai kesusahan, yang ketiganya dia kedekut apabila dia ni dalam keadaan yang beruntung. Tuan-tuan, semua benda-benda ni, tiga sifat yang ada kat manusia ni, kita ke semua ni tuan-tuan ni, tiga sifat ini akan terhindar pada diri kita ini, kecuali katanya kat sini, illal musallin, orang-orang yang sembahyang. Tuan-tuan, orang sembahyang dia tak tamak tuan-tuan, dia rasa qanaah tu ada dalam diri dia, rasa cukup. Yang keduanya apa dia? Bila dia kata ditimpa kesusahan, dia tak rasa gelisah
Tuan-tuan, memanglah susah tu dia kena hadapi dengan tekanan juga sebagainya, tapi dia dah jalannya. Dengan siapa dia nak mengeluh? Pada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam sebagai contohnya, munajat pada Allah, ayat mata teriak minta tolong kepada Allah, dengar doa dia, tiba-tiba mai esok ni Allah mudahkan segala urusan dia. Siapa yang tahu? Tuan-tuan, illal musallin, orang-orang yang bersembahyang, Allah bagi dia anugerah tu. Dia takkan rasa tamak, dia takkan rasa mengeluh. Yang ketiganya adalah dia tidak akan rasa kedekut dengan harta yang Allah berikan kepada dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu kan, kalau tuan-tuan tak mau kedekut lah, tuan-tuan, masjid Jamik Kok, depa dalam pembinaan, dalam proses nak bina masjid baru. Tuan-tuan, tadi main sembang-sembang lah dalam ni, ada live ni, bocok pula dah siap. Tak apalah, benda baik. Nah, jadinya siapa-siapa yang kata aku harta banyak ni tapi nak buat juga, nak bagi wakaf, tuan-tuan, kepada masjid. Kan, kepada masjid. Masjid Jamik Kok, tuan-tuan tahulah macam mana kan bentuk dia kan. Kan agak tak macam kita, tak macam masjid kita ni. Kan bentuk depa macam mana kan. Jadinya depa nak buat masjid baru. Jadi bila nak buat masjid baru ni, biasalah nak buat masjid baru takkan ngayak liuk, mesti kena ada duit. Maka dia main sembang macam mana nak buat. Tuan Syekh Luqman pun bagilah kata-kata. Tu cara dia. Nah, jadinya untuk tuan-tuan, kalau tuan-tuan tok-tok lah, kok-kok lah nak wakaf dikit. Kan, saya nak bagilah duit saya sikit ni sebagai wakaf untuk masjid. Contohnya, contoh. Maka pergi bagilah dekat depa. Tuan-tuan, wakaf tu selagi mana masjid tu duk nyala ni tuan-tuan ni, kan lagi itulah pahala akan sampai kat kita. Walaupun dah 30 tahun kita mati tuan-tuan, jasad tak ada dah tuan-tuan, dalam tanah pun tak ada dah, tetap akan sampai kepada kita. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, ada. Asal saya baca dah dulu ni tuan-tuan, saya apabila lampu itu tetap masih lagi bernyala tuan-tuan, lagi itulah pahala akan sampai kepada dia. Tu orang-orang yang sembahyang tu dia tak kira harta dia. Sonok kalau kita boleh macam tu. Nah, kalau tak boleh bagi banyak, bagilah sikit. Kalau tak boleh bagi sikit, bagilah banyak. Payah apa? Itu cara dia. Kan ustaz sembang kemaslah ustaz. Ustaz bagi dah lagi? Tak lagi ya. Baik, nah nanti aku bagilah. Illal musallin, kecualilah orang-orang yang sembahyang, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mana sembahyang mereka ini berkekalan. Waktu mana ada perintah, lagi mana mereka masih lagi hidup, mereka tetap mendirikan sembahyang. Maka tiga sifat tadi, tamak haloba, yang keduanya mengeluh bila timpa berkas kesusahan, yang ketiganya dia rasa kedekut, akan terhindar dengan perasaan sembahyang. Sebab tu kelebihan sembahyang ni adalah banyak. Baik, yang berikutnya tuan-tuan, kita berhenti di sini. Nah, kita berhenti dah hadirin dah. Baik, sembahyang juga pembersih bagi seorang Islam daripada segala macam rupa kesalahan pada hari-harinya. Sembahyang, tuan-tuan, kita ada dosa ada? Semua ada dosa. Tak ada kata lah ustaz, saya tak ada dosa ustaz, bohong. Tuan-tuan, semua ada dosa. Nabi tak ada dosa, maksum. Tuan-tuan, semua ada dosa. Kullu ada khata', semua anak Adam ni pernah melakukan kesalahan. Maka dekat sini dia kata sembahyang pembersih bagi seorang Islam itu daripada segala macam rupa kesalahan pada hari-harinya. Dan juga maka dengan pembersihannya hatinya akan sentiasa suci. Kesucian hati adalah sumber segala kebaikan dan juga kehalusan budi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita berhenti di sini tuan-tuan. Ara'aitum law anna nahran bibadi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fadhalika mathalu salawatil khamsi yamhullahu bihal khataya. Hadis ni kita dengar dah tuan-tuan, apa kata Nabi? Maka Nabi bersabda, barang siapa di antara kamu, ara'aitum, melihat, law anna, jikalau ada, nahran, satu batang sungai, bibabi ahadikum, di hadapan pintu rumah kamu, yaghtasilu, kamu mandi, kamu suci dalam sungai tersebut, kulla yaumin, setiap hari, khamsa marratin, 5 kali. Tuan-tuan, tu kata Nabi tu, depan rumah ada sungai, buka-buka pintu ada sungai, mandi dalam sungai itu sehari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un, adakah akan lekat dekat badan dia kekotoran? Maka para sahabat berkata kepada Nabi, la yabqa min daranihi syai'un, tidak akan kekal dekat dia kekotoran. Mana kata benda tak kotor ni tak ada lah kat badan dia sebab mandi kerak.
Tuan-tuan, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalu salawatil khamsi." Begitulah juga dengan sembahyang sehari semalam 5 kali. Yamhullah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan biha dengan sembahyang itu al khataya, kesalahan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makna kata siapa sembahyang, Allah ampunkan dosanya. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita berhenti dahulu di sini pada malam ini. Yang paling pentingnya jangan lupa pesan untuk dalam diri kita agar kita tetap istiqamah melakukan sembahyang. Jangan kita beranggapan kita keluar maka aku tak ada sembahyang. Itu sembahyang jamak tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan, tapi kita sembahyanglah juga. Allah bagi rusuh kepada kita. Tak ada sembahyang berjalan juga sebagainya, tak sembahyang langsung, tak boleh juga. Sakit pun kena sembahyang. Tuan-tuan, dalam kitab Muniyatul Musalli dia sebut pada kita, sebut pada kita, kalau kata tak mampu berdiri, duduk. Tuan-tuan, tapi qiyam tu ada perbahasan para ulama dia. Qiyam berdiri dalam sembahyang ni tuan-tuan ni. Dia tak mau berdiri lama, tak apalah, duduklah. Biar kaki kerusi tu bagi duduk soft, bagi elok-elok, dia duduk depan sikit. Tuan-tuan, baru sama meluruskan soft. Tuan-tuan, tu cara dia. Duduk dalam kitab Musalli dia kata macam tu. Saya dapat waktu mana saya duduk waktu disik dulu ni bersama dengan Tok Guru dia Usman. Tok Guru Usman Din yang dia adalah dia mundir dekat Sungai Pau tu tuan-tuan tu. Jadinya dia ada pondok dia kat situ, dia pergi mengajar Zat, maka dengar Zat dia cakap macam tu, kalimah qiyam tu tuan-tuan tu, lagi mana dia boleh bangun untuk berdiri, maka dia berdirilah. Tiba-tiba ni duduk rokok-rokok tu dia tak boleh nak berdiri dah, maka dia duduk atas kerusi. Tu cara dia. Lepas tu kata dah sujud pun tak boleh nak berdiri dah, maka dia duduk dah atas kerusi. Tiba-tiba nak qiyam pula rakaat kedua, dia kata aku mampu berdiri, maka dia berdiri dulu. Tuan-tuan, tiba-tiba dia tak boleh, duduklah. Tu kata qiyam tu tuan-tuan tu. Jadi usaha. Yang pertamanya tak mampu duduk berdiri, maka duduk. Ada duduk dia banyak istilah dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka jaga bagi elok pesan kepada anak-anak keluarga juga sebagainya. Walaupun tidak berada depan kita ini, maka pesan pada mereka kat lun sembahyang kedak lagi, dan juga pesan pada mereka jangan tinggalkan sembahyang. Dunia ini tuan-tuan, dia penuh ujian. Anak-anak muda ni tuan-tuan, dia penuh dengan keduniaannya, penuh dengan kelalaiannya. Seronok tuan-tuan, nafsu kat depan ni, siapa yang tak seronok? Tuan-tuan, boleh pegang tangan sebelum kahwin tu seronok gedik sampai tak tahu padah. Kita naik bergeram tuan-tuan, sungguh abang tu terang. Sungguh. Saya tak tahu nak kata, jadi geram tengok manusia macam tu, anak-anak bulan tu, saya geram tapi tak tahu. Kita tidak ada tak ada kuasa. Tuan-tuan, nak kata kalau ada kuasa ni sedap contohnya. Tapi tak upayalah lagi kalau sentuh anak kawan tu buat repot, kita pula yang kena. Contoh. Maka inilah tuan-tuan pendinding bagi orang-orang yang kata menghindarkan melakukan kejahatan adalah pesan pada anak, jangan duk tinggal sembahyang abai dan juga sembahyang dan juga sebagainya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan juga pemerintah Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita berhenti di sini dahulu pada malam ini. Kita sambung ke soal yang ke-80 pada ringkasnya itu. Kemudian kita akan tengoklah yang berkaitan dengannya. Dalam ni juga dia berkata kepada kita ni tuan-tuan, akibat orang-orang yang tidak bersembahyang. Tadi tekan kepada kita ni sembahyang macam mana, maka yang berikutnya insya-Allah pada minggu depan kot, kalau tidak ada apa-apa, kita akan tengok kalau dia tak sembahyang ni apa yang berlaku. Dalam ni dia kata kapiak, berat tu. Berat tu kalau tak sembahyang ni kapiak, jahanam tu. Tuan-tuan, kita tengoklah perbahasan dia apa yang dia kata dalam ni. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan segala urusan bagi kita kesemuanya. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan juga sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala apa yang kita lakukan. Doa pada Allah, biar Allah bagikan kita kekuatan. Ada jugalah ni 2-3 benda. Satu lagi benda tuan-tuan ni. Ni hadis Nabi Muhammad ni tuan-tuan ni, nak baca sikit tentang sembahyang ni tuan-tuan ni. Alalang sentuh dah. Hadis pada Nabi Muhammad yang mana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna wa nuhaddisuhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sedang berbicara bersama dengan kami. Mana kata Rasulullah duk cakap dengan sahabat. Wa nuhaddisuhu, kami juga bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaratis salatu, dan apabila tibanya waktu sembahyang, hadirnya sembahyang, ka'annahu, sesungguhnya Nabi ini lam ya'rifuna, tidak mengenali kami.
Tuan-tuan, tengok sembang elok ni. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang. Seolah-olah Nabi ni tak kenal sahabat dia. Walam na'rifuhu. Kami juga tidak kenalkan kepada Nabi. Mana kata dia ni? Mana kata depa tinggal terus. Dan tentang kata apa cakap-cakap apa tadi ni, maka yang ni adalah adab ataupun apa ada cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila dengar saja waktu juga sebagainya, maka Nabi segera untuk bersembahyang. Itu yang paling terbaik. Bila mana ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, apakah amalan yang Allah paling suka, maka kata Nabi adalah as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada awal waktunya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan golongkan kita orang-orang yang berikan sembahyang. Nah, apatah lagi Allah anugerahkan kepada kita ini adalah orang-orang yang sentiasa mementingkan awal waktu dalam segala apa yang kita lakukan, sembahyang kita ini. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada sebarang kekasaran dan perkara yang tidak elok, saya minta maaf banyak-banyak. Nah, itu kelemahan diri saya sendiri. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ijma' jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.